warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya hari ini Nur Hafizah dalam sesi temu bual bersama usahawan muda yang berjaya. Baiklah, sebelum itu saya akan menceritakan sedikit mengenai beliau. Okey, beliau sekarang menuntut ilmu dalam bidang sains, komputer dan rangkaian di Universiti Malaysia Pahang. Beliau juga menceburi bidang usahawan ini sejak tahun 2010. Beliau merupakan usahawan IT di mana yang lebih menariknya kedai beliau bertapak di tempat pengajiannya sendiri. Jadi beliau menawarkan pelbagai perkhidmatan di usahawan beliau seperti jualan peralatan komputer, baik pulih komputer, printing dan lain-lain. Beliau yang saya maksudkan ialah Encik Azwan Effendi bin Mat Cahaya. Okey, Assalamualaikum Encik Azwan, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar baik, alhamdulillah. Okay, terima kasih Encik Azwan kerana sudi ditemu bual untuk projek Contemporary Leadership in Community oleh pihak kami khas untuk subjek ini. Bagaimana Encik Azwan bermula dalam perniagaan ini? Terima kasih. Pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang sudi mendengar rakaman ini. Untuk permulaan perniagaan kita bermula pada tahun 2010 dan didaftarkan secara sahnya di Suruhanjaya Syarikat Malaysia pada tahun 2011 pada 17 Julai. Dan ketika itu saya juga pelajar UMP dan mengambil pengajian diploma komputer, dan sekarang masih juga pelajar UMP untuk ijazah sarjana muda. Okay, tempoh perniagaan yang kita telah jalankan adalah hampir 5 tahun dan kita mempunyai 5 buah syarikat, 2 sendian berhad dan 3 enterprise. Yang pertama Azwan.com Enterprise, Future.com Enterprise, Asia Community, dan 2 lagi sendian berhad adalah Oraina High Tech sendian berhad dan juga Golden Carousel sendian berhad. Encik Azwan untuk menceburi bidang usahawan ini? Pemangkin saya adalah ibu saya sendiri kerana ketika saya berumur 2 tahun lagi, saya sudah mengikuti ibu saya untuk turun dalam dunia perniagaan. Kerana ibu saya sendiri merupakan pengusaha tadika dan sehingga kini beliau mempunyai 3 cawangan tadika di Lembah Kelang. Itu saja. Jadi Ibu Encik Azwan sebenarnya memang usahawan lah. Ya, memang usahawan. Tapi ayah saya bukan seorang usahawan, seorang pekerja biasa yang makan gaji, seorang engineer. Tapi selepas dia ambil pencen awal, dan sekarang ni dia turut membantu ibu saya untuk dalam bidang perniagaan. Baiklah, Encik Azwan pasti mengalami kesibukan di mana bekerja, belajar. Macam mana Encik Azwan mengatasi tekanan pada diri Encik Azwan sendiri? Untuk aspek pembelajaran ni memang memberikan satu tekanan yang sangat tinggi dalam diri saya sendiri. Kalau ikutkan diri saya ni memang sukar dah, rasa macam nak berhenti belajar pun ada, rasa macam nak terus 100% dalam dunia perniagaan pun ada. Tapi disebabkan masih ada wujud kesedaran dalam diri saya sendiri pentingnya pelajaran, pentingnya segulung ijazah atau pendidikan yang lebih tinggi, supaya memang itu adalah mentaliti rakyat kita yang melihat individu tersebut berdasarkan sijil apa yang dipegang. Bukannya berapa wang yang mereka nilai dalam akaun bank, tetapi sijil apa yang dipegang. Itu adalah mentaliti yang masih lagi kita tak dapat nak hilangkan dalam rakyat kita sendiri. Sebelum ni Encik Azwan sendiri mengambil diploma di Universiti Malaysia Pahang. Kenapa masih memilih UMP sebagai tempat pendidikan Encik Azwan? Pertama sekali kerana Universiti Malaysia Pahang sendiri yang terus memberi sokongan kepada saya sejak daripada diploma. Saya memulakan perniagaan, mereka sentiasa memberi sokongan kepada saya sehingga kan ketika saya diploma tersebut saya diberi anugerah oleh Kementerian Pengajian Tinggi sendiri sebagai ikon varsity
kategori usahawan. Johan untuk kategori usahawan. Saya dinobatkan sebagai usahawan yang berjaya di kalangan mahasiswa IPTA dan IPTS. Dan selain itu juga saya turut mendapat beberapa kejayaan-kejayaan lain dan malah turut dapat memasuki surat khabar, pernah juga ke udara di radio dan juga TV. Itu antara kenikmatan yang saya ada ketika diploma. Dan sekarang apabila degree, universiti sendiri terus memberi sokongan dan kita sasarkan untuk syarikat Azwan.com ni, kita akan bentukkan dan jenamakan dia untuk menjadi sebuah syarikat franchise. Itu adalah cadangan masa depan. Franchise tu bagaimana? Franchise tu yang mana kita sebagai franchisor, kita akan tawarkan bisnes kita model yang sama kepada sesiapa sahaja yang ingin menjana pendapatan dalam perniagaan ICT. Kita akan cuba untuk memberi peluang kepada orang-orang di luar sana, walaupun mereka tidak reti ataupun tidak mahir dalam komputer, tetapi mereka juga berpeluang untuk menjana pendapatan ataupun melibatkan diri dalam dunia perniagaan komputer, kerana kita akan memberi latihan dan kita akan buat franchise tersebut konsepnya lebih kurang mini kios, yang mana dia adalah tempat one stop center untuk sesiapa sahaja untuk membaiki dan baik pulih komputer di mana-mana sahaja. Kita akan perbanyakkan kawasan kita. Kenapa Encik Azwan memilih berusahawan IT? Sebenarnya sebab apa yang kita belajar itu perlulah untuk kita praktikan. Selain daripada komputer, saya juga turut menjalankan perniagaan-perniagaan yang lain. Tetapi disebabkan saya merupakan seorang mahasiswa yang bergiat dan berpelajaran dalam bidang komputer, maka saya perlu untuk tunjukkan apa yang saya belajar ini, hasil dia adalah ini. Dan saya ingin buktikan kepada semua orang yang Universiti Malaysia Pahang ni mampu untuk melahirkan seorang usahawan yang berjaya dalam bidang teknologi ataupun ICT. Dalam dunia usahawan, kita tidak lari dari mengalami pasang surutnya perniagaan kita. Jadi apakah cabaran utama Encik Azwan pernah lalui sebelum ini? Boleh cerita sedikit tak? Cabaran yang saya lalui tidak lain tidak bukan adalah bagaimana untuk kita mengembangkan perniagaan kita supaya menjadi lebih maju, supaya menjadi lebih berdaya saing. Yang mana sasaran kita supaya saya sendiri dapat menjadi seorang jutawan sebelum umur 30. Jadi saya cuba untuk mengejar cita-cita dan impian saya, kerana itu adalah matlamat, dan matlamat itu yang menjadi cabaran kepada diri saya untuk menjadi seorang usahawan yang berjaya. Dan antara masalah yang perlu untuk yang ada dalam diri saya waktu ini adalah tanggungjawab sebagai seorang pelajar itu sendiri, kerana apa yang saya buat sekarang ni sebenarnya saya sudah dapat segala-galanya. Saya tidak mempunyai masalah dari segi kewangan, bebas kewangan, tidak tertekan dalam kewangan. Tapi saya rasa diri saya perlu untuk mengejar pendidikan setinggi mana yang saya boleh. Jadi itu antara cabaran yang paling besar. Okey. Baiklah, sebagai seorang ketua dalam perniagaan ini, bagaimana Encik Azwan menangani masalah di kalangan pekerja Encik Azwan, di mana sebagai contoh mereka tidak melakukan kerja dengan betul? Bagaimana Encik Azwan menegur pekerja Encik Azwan? Bagi saya, setiap orang pasti sering melakukan kesilapan, tapi bagaimana untuk kita mengajar dan mendidik mereka supaya boleh memperbetulkan kesilapan tersebut. Apa yang saya lakukan adalah ketika mereka membuat kesilapan, saya akan tegur, tapi insya-Allah saya akan cuba elak daripada tegur di hadapan pelanggan ataupun di hadapan orang ramai. Tapi kita akan cuba memberi pendapat ataupun cadangan dengan cara yang lebih betul. Malah kita juga menitik beratkan
pekerja-pekerja kita supaya merasakan perniagaan ini adalah perniagaan mereka sendiri. Mereka perlu untuk lakukan yang terbaik ketika mereka bekerja, seolah-olah syarikat ini adalah syarikat milik mereka. Itu yang kita tanamkan. Okey, terima kasih Encik Azwan kerana sudi meluangkan masa dan menjawab soalan Tak Lokek, berkongsi pengalaman bersama saya hari ini. Saya berharap Encik Azwan akan lebih berjaya pada masa akan datang. Okey, terima kasih Encik Azwan. InsyaAllah, terima kasih. Jadi kepada semua mahasiswa-mahasiswi, saya cadangkan pada anda, pada mereka yang belum pernah menerima atau menggunakan perkhidmatan kita, bolehlah datang ke kedai kita. Dan untuk pelajar UMP Pekan, kita dalam proses untuk membuka cawangan baru di UMP Pekan. Selain daripada UMP Gambang, anda juga boleh mendapatkan perkhidmatan kita di College Community Gambang dan juga Sungai Isap, Kuantan. Okey, terima kasih Encik Azwan. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Bersama saya Hafizah. Hari ini kita ada tetamu yang istimewa yang kami bawakan khas untuk diwawancara bagi projek subjek Contemporary Leadership in Community bagi kumpulan 7. Beliau merupakan salah seorang mahasiswa di Universiti Malaysia Pahang sendiri yang memegang jawatan Exco Kebudayaan dan Kesenian. Jadi, mari kita bersama beliau untuk mengetahui kepimpinan yang dibawa oleh beliau. Jom, mari kita sama-sama saksikan. Okay, Assalamualaikum, Saudara Aizat. Apa khabar? Waalaikumsalam, baik, Alhamdulillah. Okey, bolehlah kita tak payah formal sangat lah, panggil Aizat. Boleh? Okey, boleh. Okey, boleh ya. Okey, sebelum itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Aizat sebab sudi diwawancara oleh kami berdua. Ya, terima kasih banyak. Baik, Alhamdulillah. Okey, boleh saya panggil Aizat je? Boleh. Boleh ya? Okey, sebelum itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Aizat yang sudi diwawancara oleh kami berdua untuk subjek leadership. Okey, selain itu saya ingin mengucapkan tahniah kepada Aizat sebab menang dalam pertandingan pilihan raya kampus sesi 13-14 Universiti Malaysia Pahang. Terima kasih. Okey, kita tahu Aizat sebagai pemimpin pelajar. Jadi, apakah peranan utama Aizat untuk merealisasikan tanggungjawab Aizat sendiri untuk Exco Kesenian dan Kebudayaan Majlis Perwakilan Pelajar ini? Okey, pertama kali terima kasih banyak kerana sudi memilih saya untuk diwawancara. So, Exco Kebudayaan dan Kesenian. Kita dengar saja kebudayaan dan kesenian memang fokuskan kepada aktiviti-aktiviti kebudayaan dan kesenian yang ada di UMP. Segala aktiviti yang berjalan berkaitan dengan kebudayaan dan kesenian merupakan di bawah tanggungjawab saya. Khususnya kelab-kelab kebudayaan dan kesenian yang ada di UMP semua di bawah tanggungjawab saya. Saya mengkoordinasi dan juga memantau segala aktiviti mereka yang ada di UMP lah khususnya. Oh, jadi macam daripada secara amnya Aizat memang minat bahagian kebudayaan ke ataupun disebabkan kosong bahagian kebudayaan jadi Aizat diletakkan kat tempat tu ataupun memang daripada awal memang minat dalam kebudayaan? Okey. Untuk makluman semua, sebelum saya menjadi Majlis Perwakilan Pelajar, saya merupakan salah seorang daripada penari kebudayaan daripada kelab kebudayaan UMP sendiri. Jadi bila jadi penari terdetik di hati saya untuk membawa sesuatu untuk kebudayaan dan kesenian UMP khususnya lah. So untuk membawa kelainan bila saya sendiri sebagai penari dan bila saya naik jadi Majlis Perwakilan Pelajar, so saya nak buat sesuatu untuk kelab-kelab kebudayaan yang ada di UMP. So bila saya dulu jadi penari, saya tahu apa yang kebajikan, keperluan yang ada pada kelab-kelab kebudayaan daripada pelajar-pelajar kebudayaan itu sendiri. Jadi bila saya naik UMP, benda jadi mudah lah sebab semua mudah kenal kan. Jadi Aizat sebagai Exco, Aizat adalah ketua koordinator kepada kelab-kelab yang melibatkan kebudayaan. Jadi mereka ni menjadi tanggungjawab Aizat. Jadi bagaimana Aizat menjadi pemimpin yang berkesan kepada ahli jawatan kuasa ataupun kelab-kelab kebudayaan ini? Okey. Kalau cara saya senang saja. Dekati mereka, dekati hati mereka,
bergaul, senang bergaul dengan mereka. Jadi bila kita sebagai pemimpin senang dan ataupun tiada jurang antara kita, so senang apabila ada masalah, apa-apa hal kebajikan, saya senang untuk berhubung. Bila Kita tidak lari mempunyai pelbagai cabaran atau rintangan yang perlu kita hadapi. Oleh itu, boleh tak Aizat ceritakan apakah cabaran yang paling utama ataupun yang pernah Aizat hadapi, yang tak pernah Aizat lupakan, dan cara Aizat mengatasi cabaran itu? okey. Soalan bagus. Bagi saya ada dua cabaran yang paling penting yang saya hadapi lah. First ialah cabaran untuk diri saya sendiri, dan yang kedua ialah cabaran daripada sekeliling, orang di sekeliling. Cabaran untuk diri saya of course kepada mental, fizikal, emosi khususnya. Sebab this is first time pengalaman saya jadi pemimpin kepada jumlah yang sangat ramai. Kelab sangat banyak di MPA, Kebudayaan Nasional DK Barat, Kuaya, Jawatan Kuasa Kebudayaan Cina, India, Melayu, Sabah Sarawak juga termasuk dalam tanggungjawab saya. Selain itu ada DK Barat, Gamelan, semua. Sangat banyak. Jadi dulu pengalaman kepimpinan saya lain. Skop sangat kecil daripada contoh saya jadi pengawal sekolah khususnya. Tapi bila universiti sangat besar skop dia, beribu-ribu orang, handle dengan beribu-ribu orang. Jadi cabaran sangat besar. Emosi, pembahagian masa sangat penting. Emosi kena kawal lah. Sebab penat satu hal. Lepas tu meeting tanpa kekang masa lah khususnya. Kalau macam dari segi pembahagian masa tu, macam mana bahagi atau nak pergi jadi pemimpin, lepas tu dengan nak study lagi, lepas tu tidur malam tu ada test lagi? Bagi saya satu je prinsip saya. Akademik nombor 1, MPP bukan nombor 2. Okey. Maknanya dua-dua berjalan seiring, tapi akademik tetap kita utamakan. Contoh kalau ada test atau esok atau kerja yang kena hantar esok, nak tak nak malam tu kena study, malam tu kena siapkan dulu. Itu yang kita kena utamakan. Contoh ada meeting dengan test esok, malam tu meeting, besok test. Meeting tu kita boleh adjust macam mana, sebab kita kena utamakan, nak tak kena utamakan akademik ni. Kita dah tahu Aizat ni ketua, jadi macam mana Aizat memastikan setiap ahli jawatan kuasa Aizat mengambil peranan dalam tugas masing-masing dengan baik? Cara saya ialah more to update kerja mereka setiap masa, pantau kerja mereka, make sure kita keep in touch dengan mereka. Bila kita bagi kerja, jangan kita biar macam tu je. Bila dah dekat deadline, baru nak tanya. Itu bukan cara saya. Setiap masa kita tanya, dah sampai mana progress kerja, macam mana, ada masalah tak. So kena keep in touch, keep update, kerap buat meeting. So dengan cara itu kita boleh tahu apa masalah. Jadi macam mana kalau kata ada orang yang tak buat kerja kan, jadi apa tindakan Aizat? Okay, saya bukan jenis yang marah. Saya bukan jenis pemimpin yang lantang untuk marah ke. Saya dengan cara lembut lah. Bila someone tak buat kerja apa, saya tegur dengan cara lebih hemah. Kita tanya apa masalah, kenapa tak siap. Bukannya kita marah tengking-tengking, itu bukan cara saya. So, bila dia tak buat kerja, saya akan tanya, okay, kenapa, macam mana boleh tak siap, dan kita sama-sama selesaikan. Betul, saya setuju dengan Aizat punya pandangan tadi. Okey, macam mana langkah-langkah Aizat sendiri untuk membuatkan ahli jawatan kuasa Aizat merasakan kepentingan mereka dalam satu unit pasukan tu? Okey, take care tentang mereka, ambil peduli tentang mereka, layan mereka seperti rakan sendiri, macam no boundaries lah. Jangan tak rasa macam, bila dia rasa saya ketua mereka dan saya arahkan mereka buat kerja, dia akan rasa tekanan yang stress. So bila saya bagi arahan sebagai seorang rakan, kira macam mesra lah bagi arahan. Yes, so macam dia rasa lebih selesa bila nak berhubung. So senang interaksi, tukar pendapat. Contoh macam saya bagi arahan sesuatu yang tak kena pada mereka, so dia orang boleh bagi suatu idea. So, pemimpin pun tak semua keputusan dia buat betul. Jadi kita sebagai pengikut boleh
bagi cadangan atau idea yang lebih bernas lah. So saya dia macam suka terima pendapat orang. Baiklah, Aizat, terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama dengan kami, saya Hafizah dan Mio. Jadi, apakah ucapan dari Aizat sendiri untuk mahasiswa di luar sana? Pada masa luar sana, jangan takut untuk kehadapan, jangan takut untuk memunculkan diri. Semua orang dilahirkan untuk ada sifat kepimpinan, tapi uji diri anda, cabar diri anda untuk menguji di mana tahap kepimpinan anda. Good luck. Itu saja dari saya. Okey, terima kasih. Okay.